Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa khabar? Harapnya anda semua sihat walafiat, menjalani kehidupan dengan penuh ceria dan penuh positif. Alhamdulillah. Terima kasih Hanif, perhisian yang sangat-sangat deep ya hari ini. Bukan senang tu untuk admit ya, ataupun expose kelemahan diri sendiri, supaya public juga tahu, untuk mengambil iktibar, dan perkongsian tu sangat-sangat bermakna ya, especially untuk budding entrepreneurs macam saya sendiri yang baru nak start buat bisnes ni. Alhamdulillah, terima kasih atas perhisian itu. Anik berat badan tak turun tu dia curi-curi minum mango shake king tu kot depan office dia je tu. Ni mesti staff dia ulur-ulur ke belakang. Gurau aja ni. InsyaAllah apa ni hari ni saya nak cover berkaitan dengan 5 sebab ya, 5 sebab utama kenapa anda tak turun berat badan walaupun diet. Mungkin ada antara poin ini yang penyebabnya juga kenapa Anik punya weight loss tu dah plateau ya ataupun stagnant. Kadang-kadang kita rasa macam weight loss tu plateau tapi sebenarnya tak, kita kena tengok juga faktor-faktor lain ya. Okey. Faktor pertama mungkin yang menyebabkan weight loss anda tak berubah tu, ini adalah sebab yang saya sendiri pernah mengalami, iaitu duduk terlampau lama. Okey. Now cuba kita tengok kita aktiviti kita seharian. Kalau boleh nak kira berapa lama kita duduk dalam waktu sehari. Okey. Kita makan, kita duduk. Kita kerja, kita duduk, especially kalau desk job kita memandu, kita duduk. Kalau start dalam traffic jam 2 jam sehari pergi balik kerja tu dah 2 jam duduk. Tengok TV lagi duduk. Layan smartphone, check WhatsApp, check Instagram, check Facebook pun kita duduk juga. Alright. So cuba kira dalam sehari tu berapa jam yang kita duduk. Bila kita duduk ni dan tak bergerak itu dia panggil sedentary lifestyle. Talking from experience, saya sendiri pun pernah mengalami. Waktu saya mula-mula lepas berhenti kerja dulu, bila duduk di rumah, kita banyak buat aktiviti di rumah, buat kerja sendiri di rumah depan internet and all that. Rasanya macam kehidupan saya tu dah sihat ya. Sihat. Sebab makan masakan di rumah, tak makan di luar. Pergi gym 3 kali seminggu, ujung minggu lari long distance. Tapi hari-hari duduk lama. Lepas 9 bulan saya tengok berat badan saya naik lebih daripada 10 kilo. Macam mana tu? Tak boleh nak explain. So it's true, sedentary lifestyle ni memang boleh mengakibatkan berat badan kita atau akan bertambah. Ataupun kalau you tengah diet, anda tengah melalui proses untuk mengurangkan berat badan tapi anda banyak duduk dan kurang bergerak, itu juga akan menyebabkan mungkin mengganggu proses penurunan berat badan anda. Ada seorang dietitian terkemuka di US, saya baru je terbaca dalam blog beliau, dia kata sitting is the new smoking. Faham tak maksudnya? Maknanya orang yang duduk terlampau lama ni risiko untuk mendapat penyakit metabolic syndrome seperti diabetes, cardiovascular disease, sama je risk dia dengan orang yang hisap rokok. Isn't that a dangerous statement? Maknanya betul, research pun dah menyatakan demikian. So kalau boleh, kita kena banyakkan bergerak. Sebenarnya pergerakan itu yang penting. Tak perlu sangat nak exercise tunggang langgang, every day. Yes, exercise is important. Tapi kalau you exercise a certain period, macam saya dulu, tapi the rest of the day you hanya duduk je, itu pun tidak membantu. Okay? So kadang-kadang kalau kita tengok movie kan, ataupun cerita-cerita dekat TV, kadang-kadang lepas dinner, diorang akan keluar berjalan, bawa anjing diorang berjalan ke misalnya. Itu antara aktiviti yang diorang lakukan untuk terus bergerak supaya tak sedentary. Langkah-langkah lain yang anda boleh lakukan adalah mungkin waktu bekerja ke, cuba berdiri instead of duduk. Sekarang dah banyak dijual standing table dekat IKEA pun ada dan kedai-kedai biasa pun ada. Ada yang motorized, ada yang boleh crank up pusing-pusing dan meja tu naik. Susah-susah beli je meja kecil, letak atas meja yang anda kerja sekarang dan buat kerja sambil berdiri. Itu satu cara juga. Setengah orang take it another extreme, extreme level berdiri, bekerja di atas treadmill, sambil berjalan tu sambil buat kerja. Boleh juga janji bergerak. So, itu antara langkah-langkah yang anda boleh lakukan. Jadi cek dulu adakah anda banyak duduk suatu dalam aktiviti seharian ataupun bagaimana So itu mungkin boleh membantu. Okey, sebab yang kedua, taksub
kalori. Okay, pernah dengar kan calories in versus calories out? Itu betul to a certain extent. Maknanya, because kalori ni, bila kita cakap pasal kalori, kita bercerita pasal tenaga sebenarnya. So, fuel yang masuk tu versus tenaga yang kita gunakan yang keluar, ya. So kita kena pastikan calories in, calories out ni seimbang. Kalau nak lose weight, you mesti kurangkan kalori in. Maknanya penggunaan kalori you mesti lebih daripada tenaga yang masuk, daripada fuel yang masuk. Tapi kadang-kadang orang take it to the extreme, terlampau kalkulatif sangat. Tapi kena ingat juga ya, kalori ni penting. Yang lebih penting sebenarnya adalah makronutrien. Bila saya sebut makronutrien ni, I'm referring to komposisi lemak, komposisi protein dan komposisi karbohidrat yang kita makan seharian. Okay? So kita perlu tengok composition of these macronutrients ni berdasarkan pada diet apa yang sedang anda lakukan. Selalunya diet protokol akan mention you kena ambil karbohidrat banyak mana, protein banyak mana, lemak banyak mana. Macam saya ikut ketogenic lifestyle. So kalau ketogenic lifestyle mengatakan bahawa lemak kena ambil 75%, 20% protein dan 5% karbohidrat. Jadi ini kena ikut strictly komposisi makronutrien ni sebab protokolnya dah memang macam itu. Jadi kalau komposisi makronutrien ini berbeza ataupun tak cukup sebagaimana yang disarankan oleh diet itu mungkin boleh hinder your weight loss progress. So kena check juga komposisi makronutrien ni. Calorie in, calorie out tu satu, makronutrien pun penting juga untuk anda check. Right? Sebab ketiga, ini balik kepada makronutrien protein. Okay? Kadang-kadang dalam a certain diet program kita lupa bahawa protein ini adalah sangat penting. Ya? Protein ini penting untuk membina otot, untuk membaiki sel-sel dalam badan kita, basically untuk immune system. Ya? So kita kena make sure protein intake kita adalah cukup dalam hari-hari. Kita kena ingat ya, badan kita tak store protein, tak macam lemak dan juga karbohidrat. So kita kena ambil protein every day. Rule of thumb dia untuk ambil protein ini, tengok berat badan kita berapa, separuh daripada itu dalam bentuk gram. So contohnya berat anda adalah 70 kg, jadi yang disarankan protein intake sehari adalah 35 gram. Okay, so 35 is half of your weight, tapi dalam bentuk gram. So kena ambil 35 grams of protein every day. Okay, itu adalah saranannya. Protein ni pun juga penting ya untuk kulit kita, untuk rambut kita, untuk make sure that kalau macam wanita your period is regular ya, macam untuk lelaki juga dalam production of testosterone and all that. So protein ini adalah sangat-sangat penting ya. Okey, sebab keempat pula ini berkisah dengan air. Okey, air kalau kurang pun boleh mengakibatkan lipolisis ini kurang berlaku. Lipolisis ni adalah proses pembakaran lemak. Sama juga dengan protein tadi, protein juga membantu pembakaran lemak. So kalau tak cukup air, tak cukup protein, pembakaran lemak mungkin berkurangan. So kadarnya berlaku dengan lebih rendah. So kena make sure anda minum secukupnya dalam waktu sehari. Banyak saranan menyatakan untuk minum 8 gelas sehari. Tapi anda kena tengok juga, you have to listen to your body as well. Especially kalau wanita, sebab wanita kadang-kadang ada masalah water retention. So you kena tengok juga diri you, tapi kena minum air secukupnya. Ada petua, setengah orang buat petua macam gini, minum air sebelum solat. Setiap kali sebelum solat minum segelas air. So confirm you akan minum 5 gelas air dalam waktu sehari tu. Lagi 3 gelas misalnya kalau nak mencukupkan 8 adalah seperti waktu makan ataupun anytime in between. Tapi maknanya 5 gelas tu you dah memang, sebab you takkan lupa nak solat kan. So mesti solat 5 kali, so you akan minum 5 gelas hari juga. Saya rasa itu satu petua yang sangat bagus kalau kita boleh ikut. Lagi satu berkenaan dengan air ni, make sure it's air kosong. Kopi, teh, fruit juice, air-air lain tu tak dikira. Make sure air kosong yang kita kena minum tu, kena minum secukupnya. Okey, faktor kelima, mungkin juga kerana anda kurang tidur. Okey, tidur ini sangat-sangat penting kerana kalau anda tak cukup tidur, badan akan jadi stres ya. Bila badan stres, badan akan mengeluarkan stres hormon bernama kortisol. Kortisol ni dia memang menghalang
weight loss. Sebabnya kortisol ni dia menyebabkan lagi satu hormon, itu hormon lapar kita lebih tinggi daripada hormon rasa kenyang. Hormon lapar ni namanya leptin, ya, dan hormon lapar ni namanya ghrelin dan hormon kenyang ni namanya leptin. So bila ghrelin ni tinggi, you sentiasa rasa lapar dan you nak makan. Okay, so itu yang akan berlaku kalau kita tak cukup tidur. Lagi satu, bila kita tak cukup tidur, insulin, risiko untuk menjadi insulin resistance juga akan berlaku. Insulin resistance ini adalah sejenis hormon juga yang dikeluarkan oleh kita punya pankreas, ya. Tugas insulin ni adalah untuk clearkan gula dalam darah kita. Tugas insulin juga adalah untuk encourage fat storage, ya. So kalau kita banyak karbohidrat, banyak kalori yang kita tak guna, itu semua akan disimpan sebagai lemak. Jadi ini semuanya terhasil akibat daripada kortisol yang dihasilkan kerana badan kita stres tadi. Jadi dia vicious cycle tau. Kalau you tak cukup tidur, badan akan mengeluarkan kortisol ni badan dah stres. Bila you tak cukup tidur, you pun akan ada mood swing, you akan cravings you akan tinggi, you akan rasa macam nak marah dan you akan rasa lapar. Ini ada satu term, ya, Mak Saleh panggil hangry, bukan hungry, hangry. So kalau hangry ni maknanya you kena check, mungkin you tak cukup tidur. So kena make sure tidur ni cukup, ya, dan sangat-sangat penting dalam proses weight loss. Lagi satu, kita perlu ingat weight loss ini dia tidak berlaku secara linear. So it's not a linear process. Maknanya katakan dalam waktu seminggu di awal-awal tu anda kurang berat badan 2 kilo seminggu. Dia tak akan berlaku macam tu 2 kilo seminggu selama 10 minggu. Ya. Dia tak akan berlaku macam tu. Selalunya di awal-awal anda akan banyak kehilangan air. So memang weight loss itu cepat. Dan after a while, kita kena ingat, ya, kita melakukan perubahan yang drastik terhadap badan. So badan kita akan fight. Sama juga macam disease, kalau ada virus ataupun ada penyakit, badan kita akan fight balik. Sama juga badan kita akan berusaha untuk conserve energy, ya, because dia rasa we are losing weight. So badan akan take time untuk adjust. So kita kena ingat itu juga boleh berlaku yang menyebabkan progress kita macam slow. Lagi satu, berat badan ini, ramai kita terlampau concern dengan berat badan, tapi kita kena juga tengok komposisi. Sebab kadang-kadang it's your muscle mass yang telah bertambah. Mungkin sebab you banyak exercise, ya. Your body fat sebenarnya dah turun. Yang kita nak adalah body fat itu yang turun. Jadi kalau anda ada weight scale yang digital yang boleh check, ya, your body fat content and also your muscle mass, itu lebih bermakna. So mungkin anda tengok total weight sama, tapi sebenarnya body fat percentage dah kurang, muscle mass yang dah naik. So kena check juga, ya. Ada satu podcast yang saya dengar recently, saya tak pernah dengar sebelum ini. Orang dia ni adalah pelopor ketogenic lifestyle juga, Ben Azadi namanya. Dia kata sebelum anda memulakan any weight loss program, tak kira lah ketogenic lifestyle ke low carb high fat lifestyle ke paleo ke Atkins ke whatever it is, dia kata ada dua benda penting yang anda perlu lakukan. Pertamanya, kena cukup tidur. Kerana kalau tak cukup tidur, macam yang saya explain tadi, banyak masalah berpunca daripada tak cukup tidur. Yang kedua, ini sangat-sangat profound, ya. Dia kata you have to have self love and gratitude. Tak boleh nak terfikir, kan, macam you nak lose weight ni, you duk fikir nak kurangkan makan, nak banyakkan exercise, tapi you tak fikir self love and gratitude is very important, because itu adalah tindakan anda. Maknanya anda mahu melakukan perubahan terhadap diri anda. Sebab kalau anda sendiri tak buat, tak ada orang lain boleh buat. Okay, so anda mesti bersyukur bahawa anda sudah sampai masanya untuk mengambil tindakan itu. Jadi sayangi diri anda, appreciate yourself, bersyukur anda ada kesedaran untuk melakukan perubahan itu terhadap diri anda. So itu adalah sangat-sangat penting, because ini juga berkait rapat dengan energi, ya, dan juga dalaman kita. Kita pun tahu setiap kata-kata kita adalah doa, dan Mas Alif kata teori dia adalah law of attraction, betul tak? Okay, so bila kita convinced ourselves that we love ourselves and we're grateful for where we are at this moment on this journey in our life, insyaAllah itu juga boleh membantu dalam melalui proses yang lebih positif dan melalui gaya hidup yang lebih sihat. Saya harap perkongsian pada hari ini
membantu anda sedikit sebanyak. Dan saksikan 1 minute video lepas ni, saya summarizekan 5 sebab tadi, apa yang kenapa berat badan anda tak turun sewaktu anda melalui proses diet ini. Okey, kita jumpa lagi di minggu depan insya-Allah.